Nama Tunku Abdul Rahman Putra Alhas bukanlah nama asing bagi negara masyarakat kita, lebih-lebih lagi dalam sejarah lipatan politik tanah air. Kepimpinan beliau amatlah terselah sama ada dalam bidang politik iaitu sebagai Yang di-Pertuan Agong UMNO. Peranan Tunku Abdul Rahman Putra Alhas Persekutuan Malaysia dalam usaha mencapai kemerdekaan negara amat penting. Sebagai seorang pemerintah, beliau bertanggungjawab daripada pihak penjajah pada tahun 1957. Objektif kajian bagi tugasan ini ialah mengenal dan mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalam negara pada zaman silam yang telah banyak memberikan sumbangan, menghargai sumbangan dan perjuangan tokoh-tokoh yang telah disumbangkan kepada negara serta tidak melupai jasa-jasa mereka, mengambil nilai-nilai murni serta mencontohi perjuangan tokoh-tokoh dan menjadikan sebagai garisan panduan kita dalam memberi sumbangan kepada negara. Dan yang terakhir ialah memupuk semangat patriotik di kalangan rakyat serta generasi muda untuk menunjukkan kesetiaan kepada negara dan bangsa. Kajian bagi profil tokoh ialah Tunku Abdul Rahman Putra Alhas, lahir pada 8 Februari 1903 di Istana Tia Tangga Alustar Kedah, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Beliau meninggal pada 6 Disember 1990 berumur 87 tahun di Hospital Kuala Lumpur disebabkan sakit tenat dan dimakamkan di Makam Diraja Langgar Alustar Kedah. Tarikh dan latar belakang Tunku Abdul Rahman ialah Tunku Abdul Rahman Putra Alhas diputrakan pada 8 Februari 1903 di Alustar Kedah. Tunku merupakan putera ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-27, dan isteri beliau iaitu bonda kepada Tunku Abdul Rahman bernama Nera atau lebih dikenali sebagai Mekca Menjalara. Dilahirkan di Istana Tia Tangga Alustar Kedah yang lebih dikenali sebagai Istana Pelamin. Tunku merupakan anak yang ke-7 dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Kelahiran Tunku disambut secara biasa saja kerana beliau bukan bakal mengerti Sultan Kedah. Masa kecil, Tunku dipanggil Awang kerana rupa parasnya yang tidak sesegak adik-beradiknya yang lain. Beliau bebas bermain di luar istana dan pernah membentuk pasukan bola sepak kampung. Tunku biasa mengedap burung dan lastik serta bermain lumpur sehingga mengidap penyakit puru di kakinya. Pelibatan Tunku Abdul Rahman pula ialah pada tahun 1950, Tunku dilantik menjadi Timbalan Pengarah Pertahanan Awam. Jawatan ini dipegang sehingga British berkuasa semula di Kedah dan di seluruh negara. Beliau bertemu dengan Tun Abdul Razak yang jauh lebih muda darinya. Dalam umur 46 tahun, Tunku berjaya menjadi seorang barista. Beliau adalah satu-satunya pelajar dalam Inner Temple dan Tunku turut menyertai politik menentang Melayu Yunan. UMNO telah ditubuhkan dengan dipimpin oleh Dr. Om Jaafar bagi menyahut kenak-nak Melayu, dan beliau berpindah ke Kuala Lumpur menjadi Timbalan Pendawaraya di bawah Jabatan Undang-Undang Persekutuan dan kemudian menjadi Presiden Session Court. Selain itu, beberapa tokoh UMNO yang boleh mengambil alih tempat Dato' Om Jaafar, tetapi pemimpin-pemimpin parti yang ada bersetuju atas tubuh Tunku. Dengan ini, jadilah Tunku yang di-Ketua UMNO yang kedua sampai selama 20 tahun kemudian. Manakala bagi pengalaman pula ialah Tubuhan Kebangsaan Bersatu UMNO, Tunku berusaha yakin, sabar dan tawakal bagi menyatupadukan kaum-kaum di samping menjaga keutuhan Melaya dan MCA. Hasilnya, Perikatan UMNO MCA telah memberi kemenangan kepada kedua-duanya. Yang kedua ialah laluan kemerdekaan. Pada tahun 1954, Tunku mengutusai sekumpulan perwakilan ke London untuk memperolehi kemerdekaan Melaya tetapi gagal. Selepas itu, Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Melaya yang pertama. Pada saat itu, merupakan parti campuran UMNO dan MCA. MIC yang mewakili kaum India kemudian menyertai Parti Perikatan pada tahun 1955. Sewaktu bendera British diturunkan di Kuala Lumpur pada hari kemerdekaan, Tunku mengutusai orang ramai untuk menyurak merdeka. Pada kali ini beliau berjaya dan 31 Ogos 1957 diputuskan sebagai tarikh kemerdekaan. Dan yang terakhir ialah penantangan pertubuhan Melaya. Malaysia menghadapi tuntutan ke atas wilayah Sabah oleh kerajaan Filipina, maka dengan ini berlakulah konferensi antara dua negara serumpun.
Tuanku masih menjadi Perdana Menteri, tetapi pengarah pemageran telah diserahkan kepada Tun Abdul Razak. Tuanku meletak jawatannya sebagai Perdana Menteri setelah mendapat kepastian daripada pemimpin baru bahawa negara akan kembali kepada demokrasi dan Mageran dibubarkan setelah keamanan pulih semula. Pada tahun Februari 1971, Tuanku tidak bertanding lagi untuk jawatan UMNO. Manakala bagi bidang tokoh ialah dari segi politik, selepas pulang ke Melaya pada tahun 1947, Tuanku ditugaskan untuk bekerja di sebuah pejabat pegawai undang-undang di Alor. Beliau kemudian meminta perpindahan ke Kuala Lumpur di mana beliau menjadi timbalan pendakwa raya dan selepas itu dilantik sebagai Yang di-Ketua Mahkamah Seksyen. Pada tempoh ini, semangat nasionalisme bertambah hebat di kalangan kaum Melayu di tengah-tengah pengisytiharan Pertubuhan Melayu Union oleh Britain. Dato' On Jaafar mengutai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu untuk menentang Melayu Union dan Tuanku menyertai partinya. Manakala dari segi penglibatan dalam sukan ialah Tunku Abdul Rahman seorang yang bersemangat kesukanan dan orang yang beriman bahawa sukan boleh menjadi pemangkin yang baik dalam membawa perpaduan sosial yang lebih besar di kalangan rakyat Malaysia dari pelbagai kaum dan agama. Oleh itu, beliau menyokong dan memulakan banyak acara sukan ini termasuk perjohanan bola sepak antarabangsa, Pesta Bola Merdeka pada tahun 1957. Pada tahun berikutnya, beliau dipilih sebagai Presiden pertama Konfederasi Bola Sepak Asia, jawatan yang dipegangnya sehingga tahun 1977. Antara cabaran yang dihadapi oleh Tunku Abdul Rahman ialah sebelum zaman kemilangannya ialah beliau dihantar belajar dalam bidang undang-undang untuk mendapatkan kelayakan menjadi peguam atau magistrat. Malangnya, Tuanku tidak dapat menumpukan minatnya dalam undang-undang dan gagal mendapatkan sebarang kelayakan dan pulang tanah akhir 5 tahun selepas itu. Manakala cabaran Tuanku semasa zaman kemilangannya adalah cabaran dalaman Malaysia seperti pemisahan Singapura, menangani ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi, dan tragedi hubungan antara kaum. Bukan itu saja, terdapat beberapa cabaran yang mungkin dihadapi pada masa depan seperti lahirnya generasi yang kurang bersikap kenegaraan, sumbangan dan titik pulau Tunku Abdul Rahman mungkin dilupakan dan sebagainya. Antara inovasi dan pembaruan yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman seperti menjadikan Islam sebagai agama Malaysia yang rasmi pada tahun 1960, Tunku mengasaskan Pertubuhan Kebajikan Agama Islam Mualaf Islam untuk menyesuaikan diri kepada penghidupan baru. Bukan itu saja, pada tahun 1969, Tunku menubuhkan pembangunan Islam Bank Pembangunan Islam sebagai sebuah institusi khusus di dalam OIC. Manakala nasihat dan kesimpulan ialah antara nasihat dan kesimpulan daripada Tunku Abdul Rahman ialah dalam keadaan negara yang mempunyai rakyat dibilang kaum, pihak Inggeris telah pernah berkata selagi rakyat tanah Melayu tidak boleh bersatu dan bekerjasama sesama sendiri, selagi itulah kamu dijajah. Bukan itu saja, Tuanku pernah berkata ketika di Temulung Buah, letakkan taat setia kita kepada negara, baik buruk pun Malaysia tetap negara kita. Tak ada tempat yang lagi kita hendak pergi kerana ini sajalah tanah air kita. Jadi kita harus bersatu padu. Ucap sekian, terima kasih.